Okey, kelas kita masuk 6.4 untuk isu pembangunan dan ekonomi. Sebelum ni kita dah belajar tentang isu keselamatan. Okey, ada dua tempat iaitu di Semenanjung Malaysia dan di Sarawak. Okey, sekarang ni kita tengok isu pembangunan dan ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia setelah pembentukan Malaysia ya. Okey, awak tengok buku teks awak, muka surat 16 126. Okey, 126. Sambil tu cikgu akan jelaskanlah sikit-sikit kepada awak. Okey. Untuk isu pembangunan dan ekonomi ni, okey. Kerajaan ni memang bila ada satu masalah dia akan menyelesaikan secepat mungkin dengan kerjasama daripada pemimpin dan juga rakyat-rakyat. Okey, kerajaan telah pun membentuk satu rancangan pembangunan 5 tahun. Yang sebelum ni awak dah didedahkan untuk rancangan pembangunan 5 tahun yang melibatkan Sarawak dan Sabah. Okey. Dengan sebaik-baiknya untuk rancangan 5 tahun ni dalam pembentukan Malaysia, mesti melibatkan Sarawak dan Sabah dalam usaha untuk membangunkan ekonomi nasional. Ini adalah contoh, bukan contoh, ini adalah rancangan Malaysia yang pertama iaitu pada tahun 1966 hingga 1970. Okey, ini dia punya gambar dia. Okey, yang ni pula awak tengok kalau rancangan pembangunan dia ni mesti melibatkan Felda. Okey, tengok yang berdiri di tengah tu adalah Tun Abdul Razak Hussein yang merupakan Perdana Menteri kita yang kedua yang memerintah di Malaysia pada 22 September 1970 hinggalah 14 Januari 1976 yang dikenali sebagai Bapa Pembangunan. Itu adalah Tun Abdul Razak. Okey, tengok bawah ni pula iaitu gambar semasa pengumuman rancangan Malaysia pertama oleh Tun Abdul Razak Hussein. Okey, dalam persidangan akhbar di bilik gerakan iaitu 1966 hingga 1970. Okey, itu adalah yang ada di muka surat 126 yang merupakan pengenalan untuk isu pembangunan dan ekonomi. Okey, kita tengok satu persatu apa dia tu rancangan Malaysia yang pertama. Apa dia rancangan Malaysia yang pertama? Okey, dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi, kerajaan memperkenalkan rancangan ini. Okey, bila dah ada memperkenalkan rancangan ini, dia mesti ada isu ataupun masalah. Seperti masalah apa? Okey, Malaysia masa tu dia mengalami dua masalah ataupun isu. Yang pertama, kedudukan sosioekonomi penduduk yang berpendapatan rendah. Macam mana kerajaan masa tu nak menangani masalah ini? Dan yang kedua, taraf pendidikan yang masih rendah. Macam mana? Bagaimana kerajaan semasa tu untuk menangani masalah ini? Okey. Pelbagai usaha semua kerajaan buat untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi. Semua bergantung kepada rancangan Malaysia yang pertama. Okey, bila kita ada masalah, memang kita cepat-cepat kena selesaikan. Tak boleh nak pendam-pendam macam itu. Tak boleh biarkan macam itu sampai bila kita nak hadapi masalah tersebut. Okey. Begitu juga untuk Tun Abdul Razak ni. Bila dia tengok rakyat kita susah, taraf pendidikan kita rendah, dia cuba berbincang antara ahli-ahli kabinet. Macam mana, bagaimana untuk menyelesaikan satu-satu isu. Okey, tengok. Isu pembangunan ekonomi. Terdapat pelbagai isu yang perlu ditangani oleh kerajaan masa tu dalam usaha meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, apa dia? Antara termasuklah kurangnya penyediaan bantuan kewangan. Okey, kalau sekarang ni kita tengok siapa nak pinjam duit, kalau terutamanya kerja kerajaan, memang senang untuk meminjam duit di institusi kewangan. Kalau dulu macam-macam dia nak dan ada yang tak layak untuk meminjam.
Okey, kurangnya penyediaan bantuan kewangan. Bagi pengusaha bumi putera, susahlah untuk pengusaha bumi putera ni nak memajukan sektor tertentu. Okey, selain itu kemudahan pengangkutan dan perhubungan terutamanya di kawasan luar bandar juga ditambah baik. Kalau kita nak berniaga, mesti sistem pengangkutan dan perhubungan ni mestilah dalam keadaan yang baik. Okey, dua ni dia fokus ataupun masa-masa tu Malaysia menghadapi masalah. Dua ni, kekurangan penyediaan bantuan kewangan dan kedua pengangkutan dan sistem perhubungan. Okey, kat sini awak tengok gambar dia, Tuan Abdul Razak iaitu selaku Timbalan Perdana Menteri. Masa tu juga dia mengangkat Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar sedang berucap dalam satu mesyuarat tentang usul rancangan Malaysia Pertama. Okey, dia orang bincanglah antara ahli kabinet. Okey, ini adalah stem kenangan Malaysia berkaitan dengan rancangan pembangunan yang pembangunan pada tahun 1966 hingga 1977. Ini 1970. Ini adalah stem kenangan. Okey, kita akan tengoklah ada beberapa isu dan masalah. Macam cikgu cakap tadi, okey, isu bila ada kita hadapi isu ataupun masalah, mesti ada usaha mengatasi dia. Okey, kita kena pasti isu dulu. Isu apa ataupun masalah apa yang terdapat di Malaysia semasa tu. Yang pertama, terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Okey, masa ni rakyat ataupun kerajaan dia memang fokus pada getah dan biji timah. Dia tak boleh fikir lain dah. Getah, biji timah. Kalau getah dengan biji timah jatuh, dia dah tak tahu dah nak buat apa. Okey. Yang kedua, kejatuhan harga bahan mentah. Penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan, terutama penggunaan teknologi. Okey, masih lagi menggunakan kaedah tradisional. Yang keempat, petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah dan pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Ini adalah masalah yang dihadapi semasa tu. Okey, kita tengok apa kerajaan buat usaha mengatasi dia. Okey, mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan. Ini adalah usaha untuk mengatasi isu yang pertama. Macam mana supaya kita tidak bergantung pada ekspor? Kita mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, kalau kejatuhan harga bahan mentah, usaha mengatasi dia mencari pasaran baharu bagi getah dan biji timah. Okey, mempelbagaikan bidang pertanian terutamanya kelapa, sawit dan koko. Mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Okey, ini adalah usaha mengatasi secara inilah ringkas. Okey, secara detailnya dia akan adalah macam mana mempelbagaikan kegiatan ekonomi itu, bagaimana cara dia. Itu adalah tugas menteri yang tertentulah. Okey. Seterusnya, awak tengok muka surat 128. Okey, kita tengok lagi apa isu dan usaha mengatasi dia. Okey, isu dia taraf hidup yang berbeza. Okey, bila ada taraf hidup yang berbeza, bagaimana kerajaan semasa tu untuk menyelesaikan isu tersebut? Okey, yang ni melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu, menggerakkan aktiviti perkilangan dan perbuatan negara dan dengan membuka kawasan baharu, mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk, mendapatkan bantuan Bank Dunia. Okey, ini adalah usaha mengatasinya, iaitu semuanya di bawah dasar pembangunan luar bandar. Okey, yang ketiga isu dia, peluang pekerjaan yang terhad, kadar pengangguran yang meningkat. Bagaimana kerajaan masa tu mengatasi dia? Menubuhkan pusat latihan. Okey, bila ada pusat latihan ni, dia menambahkan kemahiran kita. Okey, meluaskan peluang
pekerjaan kepada penduduk. Okey, itu adalah cara mengatasi. Okey, awak tengok isu dia lagi. Masalah kesihatan dan sosial, keperluan asal dan hak wanita yang terhad, kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung, kadar kelahiran tidak normal dan kematiannya tinggi. Okey. Masalah ni, cara mengatasi dia apa? Mengurangkan kadar kelahiran. Okey, dengan cara tertentu. Okey, itu secara detail lah. Itu adalah di bawah kementerian masing-masing lah. Memperkenalkan program perancang keluarga, menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Ini adalah wujudnya klinik desa bagi memudahkan masyarakat luar bandar untuk menerima rawatan. Okey, itu adalah secara ringkasnya lah isu yang dihadapi oleh Malaysia semasa itu dan usaha untuk mengatasi isu tersebut. Okey.